Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam subjek akhlak. Untuk tajuk seterusnya iaitu kita akan belajar faktor yang mempengaruhi produktiviti kerja. Apa yang mempengaruhinya? Apa yang perlu ada pada kerja yang produktif? Ingat lagi tak apa makna produktif? Produktif maknanya apa? Kerja yang berkualiti kan? Apa cara untuk kita dapatkan produktiviti? Kerja yang baik, kerja yang elok, skill yang cemerlang. Ada dia punya formula dia, ada 8. Yang pertama, pendidikan. Bila kita nak dapatkan kerja yang elok, cemerlang, kita kena tahu kerja yang kita dapat tu, kita tahu pendidikan apa yang kita perlu salurkan pada pekerjaan yang kita perlukan. Contoh, seperti untuk jadi seorang guru sekolah Arab. Apa yang perlu ada untuk ilmu jadi cikgu sekolah Arab? Salah satunya adalah bahasa Arab, kan? Asas untuk jadi cikgu sekolah Arab ni. Jadinya kita kena kuasai lah masa kita belajar di sekolah. Bahasa Arab tu kita mesti score lah, kan? Pendidikan yang pertama. Yang kedua, amalan, kemahiran dan latihan. Bila dah kita hadapi dengan kerja yang kita dapat, kita perlu adakan kemahiran yang lebih. Bila kita ada kemahiran, skill yang untuk mendapatkan lebih baik daripada biasa, mesti kemahiran yang kita peroleh itu kita kena tumpu dengan baik dan dapat yang cemerlang, maka terhasillah kerja yang lebih membanggakan, cemerlang, terbaik. Serta ada latihan. Nombor 2 tu mesti ada latihan. Bila kita rasa kita dalam pekerjaan tu kita ada rasa ada kekurangan, jadi macam mana kita nak hilangkan ataupun kita nak menambah baikkan kekurangan yang kita ada tu? Kita boleh cover dengan latihan-latihan yang kita punya ketua kita adakan. Contoh, jadi guru nak lebih berkualiti, kita kena ada ikuti latihan program. Contoh nak cemerlangkan anak murid, kan? Mesti kita kena ikuti macam-macam program kat luar. Awak pun pernah tengok, kan? Kadang-kadang cikgu awak keluar bersebab. Bukan saja-saja cuti, tapi keluar bersebab. Antara sebabnya macam inilah, nak lagikan mahirkan lagi kerjaya yang sedia ada dengan adakan latihan aktiviti untuk menambah baik. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kerja yang kita hadapi itu adalah lebih produktif adalah sikap dan etika kerja. Apa maksud sikap? Sikap tu maksudnya kita patuh. Apa yang disyaratkan kita ikut. Serta etika kerja. Etika kerja maksudnya segala arahan, segala apa yang diberi, apa yang disyaratkan, kita akur, kita ikut. Maka kerja yang kita laksanakan pun itu akan jadi produktif, jadi lebih perfect, lagi sempurna. Bila kita tak ikut, macam-macam lah akan berlaku, kan? Jadi sikap tu kita penting. Ada toleransi, ada sikap, mahu tolong, kerjasama tu penting. Yang keempat, tahap pendapatan. Setiap pekerja ada label-labelnya. Begitu juga dengan setiap pekerjaan, seperti macam kerja kilang, kan? Awak tengok ayah awak atau ibu awak kerja. Kalau kita tengok, tiba-tiba balik rumah, dapat bonus, kata ayah atau ibu. Bonus tu bukan bonus biasa-biasa. Atas sebab kerja yang cemerlang, maka ketua beri ganjaran. Tahap pendapatan tu, bila kita buat yang terbaik, kita akan dapat ganjaran, kan? Betul tak?
Okey, yang kelima iaitu keselamatan sosial. Keselamatan sosial pun perlu. Jangan sembarang-sembarang. Sosial tu apa? Cara perbualan kita dengan orang luar, dengan orang satu pejabat, dengan orang yang ada masalah. Macam mana kita nak cuba berhadapan. Dan juga bila ada seseorang memerlukan hasil daripada bimbingan atau nasihat daripada kita, kita kena ada cara untuk bertoleransi atau berkata atau berbual ataupun menyelesaikan masalah. Yang keenam, teknologi. Kalau contoh macam pelajar sekarang kan, menggunakan teknologi dengan cara yang betul, bukan cara yang salah. Bila kita dah diadakan, kita dah diberikan kesenangan tentang teknologi kan, gunakan dengan yang betul, bukan dengan yang salah, maka terhasillah kerja yang lebih produktif. Bila kita hasilkan benda yang baik, maka kita akan dapat hasil yang lebih baik dan jangkaan yang luar biasa. Teknologi macam sekarang gadget kan, kalau kita gunakan gadget seperti handset kita tu dengan cara yang betul, maka kita akan dapat hasil yang dapat yang lumayan, yang terbaik, semuanya hasil daripada kebaikan yang kita buat. Kalau kita salurkan pada benda yang tak berfaedah, kita cuba dapatkan benda yang tak berfaedah, ganjarannya pun apa, pulangannya awak dapat pulangannya dapat penat aja, faedah dia tak dapat, kebaikan dia pun tak dapat, rugi je kan. Jadi kita gunakan teknologi sekarang ni dengan cara yang betul. Yang ketujuh, untuk mempengaruhi produktif kerjaya yang baik, yang ketujuh, tahap suasana sosial dan kerja. Ni pun penting, suasana. Bila kita dalam keadaan huru-hara, kacau bilau, bila kita nak tumpukan kerja yang kita hadapi, kita tak fokus kan. Jadi macam mana nak hilangkan perkara tu berlaku? Kita larilah daripada tempat yang sibuk tu, kita cari tempat yang tenang. Cuba fokus kerja apa yang kita dapat tu, kita buat hingga selesai. Maka hasilnya dapatlah yang terbaik. Dapatlah kerja yang produktif, kerja yang perfect, kerja yang sempurna. Cuba awak bayangkan, cikgu awak bagi kerja rumah, tiba-tiba kawan awak datang rumah. Asalnya niat nak buat kerja rumah, tapi 5 minit kemudian kawan awak mula berbual cerita topik luar daripada pelajaran. Jadi kerja rumah awak siap tak? Jadi macam mana nak cover balik kerja rumah awak tu, nak bincang pada asalnya tu. Jadi niatnya kena betul lah. Bila kita nak ajak kawan ke rumah untuk laksanakan awak punya kerja rumah tu sampai selesai, kita cuba wujudkan, fokuskan pada pelajaran tu yang tak selesai lagi, kita selesaikan dulu, barulah kita buatlah aktiviti apa selepas tu. Jangan kita mulakan dengan aktiviti hayalan dulu. Maka terjadilah, maka tak siaplah kerja rumah, maka awak terus leka dan kerja rumah tak siap. Betul tak? Suasana tu penting. Kita mulakan dengan niat yang betul. Kalau buat dengan niat yang betul, maka hasilnya dapatlah apa yang awak nak tu. Yang paling penting dalam produktif kerja ini, finally ni yang paling penting, nombor 8. Apa dia? Motivasi. Bila nak jadi pekerja yang produktif, mestilah kena ada motivasi. Apa maksud motivasi? Kata-kata semangat. Setiap pekerja mesti kena ada kan. Dalam sebulan sekali pun boleh dikira itu paling baik lah. Kalau lagi baik adalah setiap hari. Saya pernah tengok dekat satu perniagaan, awak semua pun tahu, Iko kan. Bila saya datang pada awal pagi, mereka bukan terus buka kedai, tapi mereka akan berkumpul untuk bagi motivasi setiap pekerja. Nampak tak?
Bila kita ada motivasi, awak rasa makin semangat ke nak buat kerja ataupun makin alah malaslah nak buat kerja, kan? Bila kita ada motivasi, kita bertambah semangat. Apa yang kita perlu buat untuk jadi pekerja yang cemerlang? Macam tu juga dengan awak. Awak ni seorang pelajar. Lama-lama kalau belajar seorang, tak ada orang bagi bimbingan, tak ada orang bagi semangat, awak rasa awak nak belajar tak? Takkan. Sebab tu, ibu bapa di rumah beri semangat pada awak untuk terus belajar. Dan juga di sekolah pun begitu juga. Dekat sekolah dengan guru. Bila awak rasa terhayal je, cikgu akan tegur. Apa masalah awak? Apa kekurangan? Apa yang awak rasa? Apa masalah awak, kan? Biar awak fokuskan kembali pada pelajaran yang awak ikuti hari itu. Maka tak terlalai, tak dapat apa lagi? Sentiasa ikut apa yang nakkan pada hari itu. Motivasi. Bila kita ada motivasi, insya-Allah apa yang kita buat semuanya berlandasan semangat. Bila kita ada semangat, formula kita dapat apa lagi? Memang dah semangat sangat. Macam awak nak dapatkan sesuatu, awak bersemangat tak? Kan? Lagi ganjaran daripada ibu ayah. Kalau awak berjaya dalam UPSR, ibu atau ayah akan bagi ganjaran. Jadi awak apa nak buat sebelum dapatkan kejayaan tu? Berusaha, betul tak? Betul kan? Bila berusaha dengan tekun, dengan fokus untuk mencapai apa yang ibu ayah nak berikan, maka terhasil tak kejayaan? Terhasil, kan? Sebab tu motivasi ni amat penting setiap orang. Bila rasa diri tu dah rasa malas lah, boring lah, kan? Cuba kita ingat kembali pada tokoh-tokoh cemerlang. Tengok balik. Kalau kita dah jadi seorang pelajar, kita lihat balik pada pelajar yang sentiasa cemerlang di mata cikgu. Apa dia buat? Kita cuba ikut. Itu jadikan semangat untuk kita berjaya sama label dengan kawan yang berjaya. Tu motivasi amat penting, saya kata. Okey, setakat ni dahulu. Ilal liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum.